Bulan puasa ni Syafiqah kan, bukan saja kita perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tapi kita juga perlu bijak untuk mencari rezeki dan juga tundukkan nafsu kita untuk kita tidak boros belanja lah kan. Kena pandai berjimat cermat juga. Kalau pergi bazar Ramadan tu takut kan, banyak pula beg yang kita bawa balik. Makannya sikit je tapi belinya banyak. Jadi itulah akan kita bincangkan hari ini, ragam Ramadan, cari rezeki dan berbelanja dengan berhemah. Kita kenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio. Yang pertama kita bersama dengan Dr. Azri Bari, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademik Pengajian Islam Contemporary SIS UiTM, dan juga di sebelahnya selebriti kita Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, selamat puasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini topik ni sebenarnya ramai akan trigger ni nanti, doktor. Sebab saya pun kadang-kadang takut kita lah manusia kan. Iman naik turunnya kan. Mungkin kita ada momen-momen kita berboros belanja kan. Jadi kalau kita boleh dapatkan sedikit ilmu daripada doktor kan berkaitan dengan dalil tentang amalan jimat cermat ni bagaimana doktor? Baik, bismillah walhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah berkaitan dengan anjuran ataupun saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya suka memetik firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27 sebagai satu panduan kepada kita semualah ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang membazir ini adalah saudara ataupun bersahabat dengan syaitan. Dan syaitan ini pula dikenali sebagai orang yang terlalu kuat kufur ataupun tidak mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita untuk berjimat cermat, untuk berhemah ni adalah keutamaan. Sebab kalau kita menyalahinya, ianya akan seumpama macam kita ni mengikuti ataupun bersahabat dengan syaitan ni jugalah. Dan kemudian kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang membelanjakan harta ni, lam yusrifu, jangan boros, walam yaqturu, jangan pula terlalu kedekut sangat, wa kana baina dhalika qawama, yang terbaik tu wasatiyah, antara keduanya tu, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut. Itu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya nak tanya kepada doktor, bagaimana kita nak membezakan sama ada dia terlalu boros dan juga terlalu kedekut ini? Okey, baik, menarik juga ni, ada perbahasan daripada ulama lah. Berkaitan dalam kita buat kebaikan, kebajikan, tak ada istilah boros. Contoh kalau kita bersedekah, kita infak, belanja, beri orang makan dalam bulan puasa ni contohnya, kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu yanqusu min ajri sa'im. Kata Nabi, berilah makan kepada orang yang berpuasa, pahala yang akan dapat itu sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangkan puasa orang tersebut. Jadi galakan itu menyebabkan bila kita berbelanja untuk infak, sedekah dan sebagainya, kita akan tak ada masalah, tak ada had limit. Cuma yang kita nak katakan, dia akan menjadi membazir walaupun sedikit, walaupun RM1 ataupun RM10 untuk maksiat. Itu akan jadi maksiat. Jadi begitu juga kita boleh ukur diri kita. Bila berbelanja tu cukup-cukup untuk diri sendiri. Jangan berlebih. Bila kita nak makan, pastikan makanan yang kita beli itu, yang kita sediakan tu untuk kita. Jangan terlalu berlebih sehingga itu ukuran. Yang penting sederhana lah kan. Sederhana. So sederhana ni subjektif, tapi dia mengukur kepada diri sendiri. Kita tanya Maulana pula. Maulana, dah lama kita tak dengar khabar daripada Maulana. Sepanjang Ramadan ni mungkin kita boleh tanya sedikitlah apa di antara aktiviti Maulana dan juga macam mana sebenarnya rezeki di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah, di bulan Ramadan ni seperti kita tahulah, kebanyakannya selebriti di tanah air ni kebanyakannya banyak menghabiskan masa mungkin dekat rumah. Sebab apa? Kalau kita nak menunggu jemputan-jemputan daripada event-event dan sebagainya, biasanya dah hujung-hujung Ramadan. Tapi macam saya memang mempunyai perniagaan tersendiri. Jadi memang perniagaan tu dijalankan
seperti biasa. Tapi untuk bulan Ramadan ni yang saya perhatikan kebanyakannya alhamdulillah lah selebriti-selebriti ni diberikan peluang untuk mencari rezeki untuk buka booth dan sebagainya. Contohnya macam sekarang ni saya pun dapat jemputan untuk buka booth dekat The Curve Damansara. Jadi banyak artis yang ada peluang untuk mencari rezeki macam itulah. Jadi di samping maknanya kita stop sebentar di dalam dunia hiburan untuk menghormati bulan Ramadan ni kan. Jadi kita fokus untuk berniaga lah. Okey Maulana, kita nak cerita pasal peniaga sebab kalau kita tengok pada bulan Ramadan ini memang peluang yang terbaik untuk peniaga mencari rezeki yang lebih orang kata. Tapi ada juga yang mengatakan dia berniaga nak pergi haji balik hari ke. Itu kami selalu kita dengar kalau sepanjang bulan Ramadan ni. Sebab kita tengok peniaga mungkin ada yang menaikkan harga sewaktu Ramadan pada awal-awalnya. Nanti bila dah nak puasa, dah nak raya tu harga turun pula. Jadi bagaimana Maulana melihat kepada perkara ini? Saya nampak benda ni sebenarnya agak subjektif. Sebab bagi saya sebenarnya contohnya kalau kita berniaga kan di bazar-bazar Ramadan ni sebenarnya masing-masing ada pilihan. Masing-masing ada pilihan. Contoh kalau dia pergi dekat tempat A dia boleh dapat harga barang ni RM50, tapi dia boleh pergi ke tempat lain dengan harga yang lagi rendah. Jadi atas pilihan masing-masing. Dan sebenarnya bagi saya kalau mereka jual harga agak mahal sedikit sekalipun, kalau nak dibandingkan dengan butik-butik yang dekat shopping mall sebagainya, kenapa orang kita dia tak ada, bila produk luar dia tak ada rasa masalah untuk spend ataupun berbelanja dengan lebih, tapi bila produk orang Islam sendiri mereka agak berkira-kira. Bagi saya sebenarnya tak ada isu benda tu selagi ia tidak membazir dan harga dia masih berpatutan, insya-Allah tak ada masalah. Baik, doktor, dalam kita berniaga ni kan, apa yang boleh doktor kongsikan tentang ketulusan dalam berniaga lagi-lagi dalam puasa ni sebenarnya? Okey, baik. Berniaga ni memang sunnah daripada Nabi SAW. So sebagai seorang pedagang ketika hayatnya menjadi wakil kepada Khadijah binti Khuwailid kan. Jadi sebagai peniaga ni pertamanya saya nasihatkan supaya ikhlas lah ya, terutamanya kalau kita kaitkan dalam bulan Ramadan, terutamanya menjual makanan lauk pauk dan sebagainya tu sediakanlah dengan yang berkualiti. Kalau buat air balang tu yang famous sekarang ni kan, so air balang tu menggunakan air yang dimasak yang sebaiknya lah ya. Kemudian kalau jual lauk pauk tu pastikan setiap hari dimasak, kemudian juallah makanan yang baru. Janganlah yang dipanaskan dengan kualiti yang kurang dan sebagainya. So yang dimaksudkan dengan ikhlas itu maksudnya buatlah seperti mana untuk diri sendiri. Sebab kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bermaksud tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia nakkan saudaranya sebagaimana diri dia. Jadi kalau kita nak makan makanan yang terbaik, so kasihnya pada orang tu, dia nak juga orang yang sama juga akan rasa benda yang berkualiti yang terbaik tu. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW. Itu yang kita tengok isu baru dekat bazar, beli pulut panggang. Pulut panggang tu baling dekat dinding, boleh retak dinding tu kan. Jadi perkara macam tu lah. Orang kata kalau tak boleh nak masak, janganlah berniaga. Kesian betul orang yang nak berbelanja tu kan. Okey, Maulana, sebab tadi katakan sekarang ni di bulan Ramadan ni mencari rezeki dengan perniagaan. Mungkin boleh kongsikan apa dia antara perniagaan yang dilakukan Maulana? Mungkin di The Curve tu kongsikan juga. Okey, dekat The Curve ni alhamdulillah ada beberapa selebriti yang telah diberi peluang untuk berniaga dekat sana. Saya salah satu daripadanya. Saya jual barangan produk fashion muslimah lah. Kepunyaan isteri saya, sebab saya perniagaan saya lain. Tapi sebab isteri pun nak berniaga kan. Dia nampak saya seronok, nampak saya berniaga seronok. Jadi dia pun nak berniaga, saya bagi dia peluang berniaga. Jadi kita jual pakaian-pakaian muslimah yang menutup aurat dengan sempurna. Sebenarnya tujuan saya dengan isteri saya pun buat fashion line ni ialah sebenarnya saya mengharap supaya lebih ramai wanita muslimah di luar sana dapat menutup aurat dengan sempurna. Apatah lagi di bulan Ramadan ni kan. Jadi boleh kongsikan pukul berapa dan berapa bulan? Kita bermula daripada 12 Mac sehingga 9 April. Jadi kita buka daripada 12 tengah hari sampai 12 malam dan
jualan makanan minum, saya rasa bermula daripada jam 3, jam 4 dah start lah. Jadi Alhamdulillah, biasa macam weekend ni semalam dah start ramai kan. Awal-awal ni biasalah mungkin family masih buka puasa di rumah dan sebagainya, tapi dah weekend ni Alhamdulillah banyak orang dah start datang, dah ramai tengok. Jadi itulah maknanya kalau siapa yang ada berkesempatan boleh datang di sana lah untuk support peniaga-peniaga Muslim dekat sana. InsyaAllah boleh jumpa Maulana juga. InsyaAllah. Okey, ini kita nak berbicara sekali lagi mengenai berbelanja. Doktor mungkin ada tips berbelanja ni sebab kita nanti tak lama lagi nak menyambut raya ni, lagi kita risau dengan perbelanjaan ini. Okey, terdapatlah beberapa tip yang ni kita katakan secara umum lah ya. Yang pertama, kita berbelanja mengikut kemampuan diri sendirilah. So kita ukur berdasarkan kepada kemampuan kita. So setiap orang ni berbeza-beza, subjektif ya. Macam Maulana sebagai usahawan yang berjaya, mungkin perbelanjaannya berbezalah dengan orang yang sederhana dan juga yang rendah itu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita nak jimat juga, nak berhemah dalam berbelanja ni, biasanya orang kata masak sendirilah kalau untuk berbuka tu. Jadi mungkin kita boleh simpan sebahagian simpanan itu untuk persiapan menghadapi perayaan tu kan. Itu antara perkara. Biasalah orang kata beli ni dia lebih mahal kan. Kemudian mungkin kita boleh mengelakkan diri daripada buka puasa tu. Bolehlah sekali-sekala kadang-kadang nak gathering bersama dengan family ataupun sahabat handai dan sebagainya tu, buka di buffet Ramadan di mana-mana hotel dan sebagainya, tak salah, boleh, tapi ikut kemampuan. Tetapi janganlah sehingga menyebabkan pembaziran ataupun ketidakmampuan. Itu ukur, tak ada masalah. Boleh, tetapi jangan terlalu kerap dan sebagainya lah. Ya, sebab kadang-kadang kita ni pun makan bukannya banyak sangat. Betul. Kan? Sikit nafsu saja. Nak beli tu je banyak. Yang banyak tu kan. Sebab Nabi SAW kita boleh ikutlah cara Nabi berbuka. Kerana Nabi SAW yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Fa illam takun rutabat fatumairat, fa illam takun tumairat hasawa min ma'i. Kata Nabi, Nabi akan berbuka puasa sebelum solat maghrib lah kan. Okey, Nabi akan ambil tamar rutab dulu, tamar basah dulu. Kalau tak ada, Nabi ambil tamar. Rutab dulu baru tamar. Kalau tak ada tamar, Nabi minum seteguk air. So itu kaedahnya. So buka puasa ni sangat ringkas, simple untuk elakkan. Sebenarnya bulan Ramadan ni adalah peluang untuk kita melawan hawa nafsu kita. Mengekang hawa nafsu ni, itulah akan kesannya akan dapat berjimat belanja. Dan itu juga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun tu. Tujuan kita puasa tu, orang yang beriman disuruh untuk berpuasa, kemudian untuk capai takwa tu, sebab takwa tu lawan kepada fujur. Fujur itu adalah melakukan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Menarik dalam Al-Quran kalau kita lihat, ada 115 kali Allah ulang perkataan takwa dan 115 kali juga Allah ulang perkataan fujur itu. So dia nampak macam balance. Sebab takwa itu perlu dinaikkan untuk melawan fujur itu. Keburukan ataupun maksiat itu. Allah Ta'ala sandingkan kedua-duanya. Sebab apa? Sebab Allah nak tunjulkan mana nak tahu bersih kalau tak ada yang kotornya. Betul. Dia mesti ada perbanding. Ya, Maulana sebagai ketua keluarga kan, bagaimana Maulana mengajar anak-anak dan isteri untuk praktikkan amalan berjimat cermat ni? Macam saya sendiri sebenarnya, saya selalu ajar anak isteri saya, kita lihat dengan keadaan sekeliling. Kan macam mana kita tengok ada saudara-saudara kita di luar sana yang nak makan, nak minum seteguk air pun tak ada. Sebagai contoh paling dekat, kita tengok saudara-saudara kita di Gaza pada ketika ini kan. Dah lebih daripada 5 bulan dekat sana. Mereka sampai terpaksa minum daripada titisan-titisan air daripada trak-trak lori kan, apa tu tepung-tepung dekat pasir mereka ambil kan. Nak dapat makanan pun susah, nasi pun dapat makan sebutir kan. Jadi saya selalu ajar dia orang, maknanya kalau ada, tak perlu nak beli banyak, cukup sekadar untuk kita kenyang sahaja. Kita makan untuk sekadar kita kenyang. Sebab apa? Duit yang kita beli ni sebenarnya, kalau kita infakkan kepada mereka, banyak lagi kita boleh beri manfaat kepada keluarga-keluarga yang tak mampu nak makan. Jadi saya selalu ajar kepada mereka yang
benda yang kita tinggal, yang kita bazirkan ni amat berharga untuk orang lain yang tak mampu nak dapat. Ya, betul. Benda-benda macam tu saya selalu ajar kat diorang supaya apa? Supaya kita belajar erti bersyukur dan kita jangan, sebenarnya trend dekat social media bila kita buka puasa, kita share makanan kita sebagainya, sebenarnya ibaratnya macam kita mengendahkan keadaan yang berlaku di Gaza pada ketika ini kan. Jadi berpada-padalah bila kita nak berbuka puasa, berpada-padalah bila kita nak berbelanja. Sebab apa? Kita kena tahu yang ada orang yang lagi memerlukan dan sebenarnya harta kita ni daripada kita belanjakan untuk kepuasan macam Ustaz cakap tadi, kepuasan untuk hawa nafsu kita adalah lebih baik kita salurkan kepada orang yang lebih memerlukan. Ya, jadi bersyukurlah kita berada di Malaysia. Malaysia masih lagi aman dan juga bila kita menyentuh mengenai perbelanjaan ini, kita kena tahu membezakan di antara keperluan dan juga kehendak. Jadi di bulan Ramadan ini, beli apa yang perlu sahaja. Yang penting kita amalkan konsep kesederhanaan itu. Terima kasih kepada doktor dan juga Maulana untuk perkongsian pada pagi ini. Okey. Jadi